Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafid Olsen, dan ini Pastikan Sahih edisi 7 Julai 2022. Sebelum saya mulakan dengan perkembangan terkini dalam dan juga luar negara, kita ikuti segmen yang pertama, segmen Sahih. Baik, untuk segmen yang pertama kita mulakan dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan kerajaan akan menyegerakan bantuan awal kepada bangsa banjir kilat di lembangan Sungai Kupang dan Sungai Tiak Baling, Kedah, yang berjejaskan 1,490 mangsa membabitkan 112 ketua isi rumah KIR. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau yang kini dalam lawatan rasmi ke Turki atas jemputan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali untuk menyelaraskan bantuan segera kepada semua mangsa yang terbabit. Bantuan awal kepada setiap KIR adalah bantuan wang ehsan BWI sebanyak RM1,000, bantuan barang keperluan asas RM2,500. Itu berkenaan dengan subvarian Omicron BA.4 dan Omicron BA.5 sedang tersebar di beberapa negara termasuk di Asia, antaranya di Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Australia, New Zealand dan India. Dan kita lihat Singapura, negara jiran terdekat, dan juga Indonesia ini berkemungkinan akan memberi satu lagi risiko dan juga gelombang yang bahaya kepada negara kita. Justru kita perlu berhati-hati dan juga meningkatkan penilaian risiko kita dan juga menjaga diri kita daripada terdedah kepada subvarian baru ini. Baik, Pastikan Sahih berehat seketika. Prestasi negara pada tahun 2021 yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menerusi strategi pengurusan kesihatan yang berkesan dan persefahaman politik yang terbentuk, negara kini boleh kembali mengorak langkah untuk menjayakan agenda pembangunan. Situasi COVID-19 juga telah semakin pulih. Negara kini telah memasuki ke fasa peralihan ke endemik. Beta merasa amat sukacita melihat rakyat beta dari berbilang bangsa dan agama lebih positif dalam menjalani kehidupan seharian. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih, dan untuk segmen berikutnya, segmen Semasa. Baik saudara, selepas Istanbul, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di ibu negara Turki iaitu Ankara bagi meneruskan lawatan rasmi 4 hari. Pertemuan empat mata Perdana Menteri dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Kompleks Presiden adalah kemuncak lawatan rasmi 4 hari ke Turki. Pertemuan sulung antara kedua-dua pemimpin akan memberi peluang untuk meneliti perkembangan pelaksanaan deklarasi bersama mengenai rangka kerjasama strategik yang dimeterai pada tahun 2014. Selain itu, meneroka inisiatif baharu bagi meningkatkan kerjasama yang sedia terjalin ke peringkat lebih tinggi. Di Istanbul pula,
Perdana Menteri bertemu pemain-pemain utama industri Turki dalam usaha mengukuhkan kerjasama ekonomi dengan Malaysia dan membuka ruang serta peluang kepada kedua-dua negara untuk meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempromosikan sektor pelancongan rantau ini pasca pandemik COVID-19. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, negara-negara ASEAN sentiasa menjadi penyumbang tertinggi kepada kemasukan pelancong antarabangsa ke negara ini. Pada 2019, jumlah kemasukan pelancong dari negara ASEAN adalah lebih 17.8 juta pelancong, iaitu 68.5% daripada jumlah keseluruhan pelancong antarabangsa. Moving forward, I believe we can work together to strengthen collaboration in marketing and promoting the region's tourism offerings. This is also in line with the new ASEAN branding, a destination for every dream, where we can continue to market Southeast Asia as a single destination. Seramai lebih 120 orang sukarelawan dengan kerjasama Majlis Tindakan Sosial Pahang bersama Badan Bukan Kerajaan NGO menggerakkan misi bantuan banjir ke Baling Kedah yang teruk terjejas akibat bencana itu. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, 60,000 disumbangkan bagi bantuan berupa bekalan makanan, perubatan serta peralatan bagi kerja pembersihan di lokasi terjejas. Menurut beliau, kerajaan negeri memahami situasi penduduk yang terkesan akibat bencana itu dan berharap misi tersebut dapat membantu mereka kembali pulang ke kediaman masing-masing menjelang Hari Raya Aidiladha Ahad ini. Mereka membuat kerja-kerja pembersihan, terutama untuk rumah-rumah yang kita rasa boleh dapat mereka balik sebelum Hari Raya, dan begitu juga disampai kerja-kerja lain. Kita pergi ke Kedah, kehadiran kita, kewujudan kita hanyalah sekadar membantu, dan kita akan mendapat pandangan dan nasihat daripada pihak di Baling, terutama sekali PKOB, dan daripada PKOB macam kita juga, dan mereka akan assist kita lah apa yang patut kita buat. Dalam hari itu, Kementerian Wilayah Persekutuan menggerakkan aset Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bagi membantu membersihkan kawasan yang terjejas banjir di daerah berkenaan. Menterinya Datuk Seri Syahidan Kasim berkata beberapa buah lori bersama aset lain serta sukarelawan di BKL telah pun bertolak dari ibu negara. Beliau berkata bantuan itu sebagai menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengarahkan agar bantuan segera disalurkan secepat mungkin bagi membantu mereka yang terkesan. Sukarelawan kita hantar lori di BKL akan datang lagi kejap ni. Sekarang saya membuat akses nak tengok kerosakan yang berlaku. Jadi saya nampak kerosakannya agak teruk daripada yang saya tengok daripada SIG dulu. Jadi saya dah minta di BKL untuk datang dengan pasukan utamanya, dan insya-Allah mereka akan berada di sini pada malam ni. Berapa hari tu? Berapa hari dalam kampung? Kalau kita masuk ke tempat, kita buat amal selesai. Tapi saya tengok proses pembersihan itu sedang berjalan, dan banyak yang dilibatkan agensi NGO dan juga agensi kerajaan. Operasi membendung jenayah penyeludupan dan penyelewengan minyak masak bersubsidi ke negara jiran terus diperhebat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kegiatan penyeludupan aktif berlaku di negeri-negeri yang bersempadan dengan negara jiran termasuk Kedah, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Ini ekoran harga komoditi itu yang tinggi di pasaran dunia. Rampasan jumlahnya dah kita dapat nilai adalah 1.5 juta. Ya. Setakat hari ini dalam masa yang terdekat ini saja. Ya. Maknanya penguasaan kita telah bergerak selama ini, kerana itulah kita dapat membuat tanggapan dan mengesan kesalahan itu, dan juga selepas kesiasatan mereka ini didenda dan dikompaunkan.
Dalam perkembangan lain, kadar penggunaan minyak masak subsidi di kawasan luar bandar di Kelantan meningkat 2 kali ganda selepas pihak kerajaan memansuhkan subsidi minyak botol. Bagi pengilang yang dilantik oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP, tambahan kuota minyak subsidi diperlukan bagi memenuhi kesinambungan berkalan. Selain melaksanakan pembungkusan minyak masak, pengilang berdepan cabaran untuk memastikan bekalan diagihkan mengikut jadual yang ditetapkan. Pengurus minyak masak Cap Cincin Zamzani Harun berkata, ramai pengguna baharu telah beralih menggunakan minyak subsidi kerana harganya yang murah berbanding minyak botol. Katanya setakat ini pihaknya hanya mendapat kuota pembungkusan 100 tan minyak masak subsidi sebulan bagi memenuhi keperluan pengguna di Gua Musang. Kerajaan Perak serius untuk membantu golongan peniaga kecil terutamanya daripada golongan asnaf, penerima bantuan bulanan, golongan OKU dan B40 untuk meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Perak, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin berkata, bagi tujuan itu, kerajaan negeri melalui Pejabat Menteri Besar bersetuju untuk meneruskan 3 program iaitu program Biznita, Bizman dan Mentor-Mentee dengan melibatkan peruntukan berjumlah 1.1 juta ringgit. Jelas beliau, program berkenaan akan memberi manfaat kepada 700 orang penerima di negeri tersebut. Golongan-golongan peniaga kecil yang telah berkecimpung dalam perniagaan dan juga mereka yang baru nak memulakan perniagaan untuk membantu menjana ekonomi untuk keluarga mereka. Sementara kita pun tahu sebelum ini kita terjejas akibat PKP, pandemik COVID-19 dan sekarang adalah kenaikan harga barang-barang, kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Jadi sudah tiba masanya ramai, jadi kita lihat golongan wanita yang ramai yang menceburi bidang perniagaan kecil ini untuk membantu keluarga mereka. Jemaah Haji Malaysia perlu mengekalkan imej baik dari semua sudut ketika di Tanah Suci, termasuk menjaga kebersihan ketika di Masyair. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Idris Ahmad berkata, usaha kempen kebersihan di Masyair yang digerakkan sejak 2017 oleh Tabung Haji TH telah mendapat pujian dari Kerajaan Arab Saudi. Justru ia perlu dikekalkan agar nama Malaysia terus dihormati setiap kali tibanya musim haji. Sebenarnya selari dengan Islam, selari dengan Islam. Kaedah kita, tertib kita di bumi yang berkah ini, bumi yang makbul ini, maka tentu antara perkaranya akhlak kita, disiplin kita, tentu kita lakukan yang terbaik. Dan kita ada nilai tambah lagi ialah kita tunjukkan, kita bukan saja bercakap tentang Islam itu bersih, tapi kita mesti juga dilihat Islam itu mengutamakan kebersihan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Rotary Malaysia hari ini memberi pengiktirafan atas sumbangan dan pengorbanan petugas barisan hadapan dari Polis Diraja Malaysia PDRM yang bertungkus lumus berusaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19 dalam negara. Gubernur Kelab Rotary Malaysia Datuk Bindi Raja Sigaran berkata, pengiktirafan yang diberikan itu adalah hasil peranan yang dimainkan oleh semua petugas PDRM dan barisan hadapan lain sehingga negara pernah mendapat pengiktirafan dunia. What we wanted to do this time as well with PDRM, to recognize the unsung heroes, because there's so many who work for the safety of the nation and for our safety, and they are not recognized at all. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi khas Hari Raya Aidiladha yang akan dilaksana hingga 13 Julai bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya yang pulang ke kampung bersempena cuti perayaan. Fokus diberi kepada perkhidmatan kenderaan awam dan penguatkuasaan terhadap 9 kesalahan utama yang menjadi punca kemalangan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Eddie Fadli Ramli, operasi yang julung kali diadakan JPJ ini bertujuan memastikan keselamatan perjalanan pengguna jalan raya dan kelancaran trafik selain mengurangkan kadar kemalangan dan kematian pada musim perayaan. Jadi JPJ memfokuskan kepada tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas
ke atas 9 kesalahan utama, iaitu memandu melebihi had laju. Yang kedua, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, iaitu melanggar lampu merah. Ketiga, memotong di garisan berkembar. Keempat, memandu di lorong kecemasan. Kelima, memotong barisan. Keenam, menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ketujuh, tidak memakai tali pinggang ataupun topi keledar. Kelapan, membawa lebih muatan. Dan yang terakhir, muatan bahaya. Permintaan tinggi terhadap produk halal di pasaran tempatan dan luar negara mendorong usahawan terutamanya pengusaha produk makanan memohon untuk mendapatkan sijil halal. Malah ramai usahawan dalam kalangan bukan Islam juga mendapatkan pensijilan halal bagi produk keluaran mereka. Menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JHEINS, Datuk Muhammad Zaidi Ramli, nisbah 20% jurang antara pengusaha Islam dan bukan Islam yang telah mendapatkan sijil halal membuka mata pihaknya untuk meluaskan pendidikan tentang kepentingan dan manfaat mempunyai sijil halal terutamanya kepada pengusaha Muslim. 60% daripada pemilik ataupun yang mendapat persijilan halal Malaysia ni adalah terdiri daripada non-bumi putera. So mudahnya bila kita katakan bukan Islam lah, hanya 40% saja pengusaha orang Islam ataupun kita kata bumi putera yang memiliki persijilan halal Malaysia. Sebab itulah kita tengok ada jurang itu, gap itu lebih kurang 20% kan antara non-bumi dengan bumi. Maka oleh kerana itu kita mengusahakan pelbagai usaha lah. Khususnya baru-baru ni kerajaan memperuntukkan sebanyak 500,000 bagi membantu pengusaha cottage di desa dan luar bandar ataupun pinggir bandar untuk mereka memperoleh sijil halal Malaysia. Geran lebih 13 juta diperuntukkan bagi membiayai pendidikan prasekolah kanak-kanak India B40 yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. Ianya akan memberi manfaat kepada 5,164 kanak-kanak dan ibu bapa masyarakat India B40 meliputi pembiayaan yuran pendidikan bagi sesi prasekolahan tahun 2022-2023 bermula Mac 2022 hingga Februari 2023. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq dalam kenyataan media maklumkan geran melalui Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra tersebut akan disalurkan ke 5 organisasi melibatkan 214 prasekolah di 8 negeri dan wilayah persekutuan iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Kuala Lumpur. Selain pembiayaan yuran persekolahan, bantuan berkenaan juga meliputi pemberian buku dan lembaran kerja starter kit, pakaian seragam dan alat tulis serta subsidi bagi penyediaan sarapan untuk kanak-kanak B40 berkenaan. Satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan.
Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, Salam Baitullah berbaki beberapa hari saja sebelum menuju kepada episod akhirnya. Pada malam ini, Salam Baitullah akan membawa tajuk Labaikallah bersama dengan Ustaz Don Daniel dan Ustaz Fakrul sebagai penerajuk utama dan juga tetamu jemputan istimewa pada malam ini iaitu Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, pengasas dan pengerusi Pusat Pendidikan Al-Barakah yang akan bincangkan berkenaan dengan Labaikallah. Pada malam ini bermula jam 9 malam di TV1, di saluran berita RTM dan juga di RTM Klik dan juga di Facebook Live Salam Baitullah. Baik, seterusnya harga runcit produk petroleum bermula 7 Julai hingga 13 Julai 2022. Ini adalah harga baru di mana RON 95 kekal dan juga diesel juga kekal. RON 97 mencatatkan sedikit penurunan iaitu 4 sen iaitu RM4.80 seliter. Dan seterusnya, anda boleh melaporkan jika harga ayam masih mahal ketika ini. Jadi penetapan harga maksimum ayam dan telur ayam dibuat selepas mengambil kira margin keuntungan yang mencukupi. Aduan boleh dibuat melalui beberapa platform yang telah pun tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, seterusnya, apa itu tanda harga warna merah jambu? Ini bermakna menunjukkan barangan tersebut adalah dalam kategori harga yang dikawal. Harga mestilah sama atau lebih rendah daripada harga kawalan. Pengguna boleh laporkan jika peniaga tidak mematuhi harga yang telah ditetapkan dan juga undang-undang ini tertakluk di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Baik, seterusnya, denda jika gagal mematuhi harga barangan terkawal di bawah akta yang dinyatakan sebentar tadi iaitu individu didenda sehingga RM10,000 atau kompaun sehingga RM50,000. Bagi syarikat pula didenda sehingga RM500,000 atau kompaun sehingga RM250,000. Baik, sedikit berkenaan dengan COVID-19, antara mitos atau fakta antibiotik boleh menghindar atau merawat COVID-19. Jawapannya adalah tidak benar kerana antibiotik hanya berkesan terhadap bakteria, bukan virus seperti COVID-19. Jadi anda boleh dapatkan maklumat lanjut di KKM. Dan seterusnya, pengoperasian klinik Extended Hour bermula 3 Julai 2022. Antaranya Klinik Kesihatan Kuala Lumpur dan Klinik Kesihatan Putrajaya Presin 9 yang beroperasi sehingga jam 10 malam. Baik, Hebat tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi hari ini 7 Julai 2022. Pastikan anda sentiasa berada dalam keadaan selamat dan pastikan anda patuh kepada SOP. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri.